semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan. Tak tahan lagi, akhirnya Ismail Sabri yang juga bekas Perdana Menteri terpaksa mendedahkan ini yang memberi kejutan kepada bekas Perdana Menteri dan juga Perdana Menteri terkini, yaitu Muhyiddin Yassin sebagai bekas Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini. Akhirnya Ismail Sabri Yaakob terpaksa juga mengeluarkan pendedahan ini, di mana beliau kata, yang bising masa saya dulu patut lantang juga sekarang. Kenyataan daripada Ismail Sabri. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencabar individu yang sebelum ini lantang bersuara mengenai isu rakyat ketika beliau menjadi Perdana Menteri, supaya muncul berbuat perkara yang sama terhadap pentadbiran kerajaan sekarang. Beliau bagaimanapun tidak memperincikan siapa individu yang dimaksudkan. Adakah ini berkenaan dengan satu isu sensitif semasa Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri dan mahu suara-suara yang lantang ini bersuara semula di masa pentadbiran Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri mengenai pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja? Sewaktu saya sedang bersenam dan makan, ada makcik datang dan mengadu pada saya, minta kalau boleh mereka keluarkan KWSP. Kenyataan daripada Ismail Sabri. Dulu waktu pentadbiran Ismail Sabri, ramai yang bising bila kita membuat kajian sama ada boleh keluarkan pengeluaran KWSP atau tidak, dan akhirnya kerajaan di bawah pimpinan, di bawah pentadbiran Ismail Sabri Yaakob telah membenarkan pengeluaran KWSP. Dan begitulah juga semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau juga telah meluluskan beberapa pengeluaran KWSP. Air Sinar, Air Lestari, Air Citra ada diluluskan. Menurut Ismail Sabri Yaakob, ramai yang bising. Saya harap rakyat bersuara kali ini minta untuk dikeluarkan KWSP. Mana-mana yang bersuara kuat semasa saya menjadi Perdana Menteri dulu, silakan bersuara lagi, katanya kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina anjuran MCA di Wisma MCA. Menurut Ismail Sabri, menyentuh saranan pihak tertentu yang menggesa supaya memboikot peniaga kedai makan kerana tidak mahu menurunkan harga makanan. Ismail Sabri berkata, tindakan itu tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya bakal menyusahkan golongan itu. Tegasnya adalah menjadi tanggung jawab kerajaan untuk menangani isu berbangkit dengan memikirkan cara untuk menurunkan harga barangan dan bukannya melepaskan tangan maupun bertindak menghukum peniaga restoran. Dengan tahun Arnab, saya berharap Malaysia lebih cergas dari segi ekonomi dan perkembangan ekonomi lebih baik berbanding tahun-tahun lepas. Dari segi kos, sara hidup dapat dikurangkan kerana rakyat mengadu tentang kos sara hidup yang tidak menentu. Kalau bahan mentah meningkat, ayam harganya mahal, sayur mahal, ikan harga mahal, pasti peniaga di restoran menaikkan harga. Kalau kita boikot peniaga, kita akan lebih menyusahkan peniaga dan tak membantu mereka. Dan pada akhirnya Ismail Sabri Yaakob telah membuat pendedahan ini. Katanya, yang bising masa saya dulu patut lantang juga sekarang. Jadi apa komen Anda? Ini adalah kenyataan daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob
dan ini pasti mengejutkan bekas Perdana Menteri dan Menteri hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, akhirnya pendedahan demi pendedahan berkenaan dengan satu isu yang panas ketika ini tentang pemberian uang daripada ahli parlimen ataupun calon daripada PAS PN semasa pilihan raya umum ke-15. Semasa berkempen, terdapat banyak dakwaan. Dan dakwaan-dakwaan ini juga dikaitkan dengan ahli parlimen Marang, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang yang juga adalah Presiden PAS dan Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional. Di mana dakwaan-dakwaan ini menyatakan bahwa Hadi dan beberapa calon PAS PN yang lain memberikan uang kepada pengundi muda, kepada student, dan kepada beberapa lagi yang lain termasuk warga emas juga, dengan memberikan jumlah uang ringgit sebanyak 500 hingga 1.000 menurut beberapa kenyataan di media. Dan pada akhirnya sehingga hari ini kedua-dua belah pihak, UMNO Terengganu berkata bahwa itu adalah rasuah. Namun daripada pihak PAS PN, daripada pihak Hadi sendiri membuat kenyataan bahwa itu adalah sedekah. Dan pada akhirnya Isham meminta Hamzah tunjuk bukti PN tak sogok pengundi. Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil menyoal pemimpin PN berhubung isu sedekah kepada pengundi. Isham juga meminta Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin untuk menceritakan apa niat parti itu sekiranya benar ia memberikan duit kepada pengundi sewaktu PRU 15. Coba cerita sedikit apakah niat PN beri duit kepada pengundi sewaktu pilihan raya itu Hamzah menurutnya. Dan kamu kata ada bukti kuku yang PN kononnya tidak rasuah pengundi semasa pilihan raya lepas. Jika benar, nyatakanlah bukti yang kuku supaya rakyat boleh menilai dan mengelak fitnah jika kamu benar. Dan jelaskan sekali berkenaan banyak video yang tular dan laporan polis yang dibuat berkenaan orang-orang PN yang memberi duit kepada pengundi dan meminta penerima duit bersumpah atas nama supaya undi PAS. Terdahulu juga Hamzah berkata perkara yang lebih utama perlu diambil kira berhubung pemberian uang tunai kepada pengundi adalah niat di sebaliknya. Hamzah berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mempertahankan pemberian uang tunai ketika pilihan raya umum ke-15 sebagai sedekah. Saya tidak begitu pasti tentang kenyataan Hadi itu, tetapi maksudnya di sini apabila kita bercakap tentang memberi uang, niat adalah lebih penting. Menurut Hamzah, terdapat keadaan orang ramai meminta uang daripada calon, misalnya untuk membaiki rumah mereka. Saya pikir kita perlu berhati-hati berkenaan niat mengapa uang diberikan dan juga orang yang memintanya. Jadi tuan-tuan dan puan semua, setelah kenyataan ini yang dilakukan oleh pemimpin PN Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin, akhirnya Isham Jalil pun meminta bukti menunjukkan yang bahwa PN memang tidak memberi rasuah. Namun ada juga spekulasi menyatakan, ada juga pendapat-pendapat yang lain, kenapa mereka membantu, sekiranya itu bantuan, kenapa diberikan sebelum pilihan raya umum, ketika beberapa hari sebelum PRU. Kenapa tak bagi sejak lama lagi? Kenapa dekat PRU baru nak bagi bantuan? Jadi banyak pandangan lah tuan-tuan dan puan semua. Apa komen anda tuan-tuan dan puan semua? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain.